Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat sejahtera. Okay, hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan satu tajuk baru, iaitu berkenaan dengan reka bentuk sistem vertigasi. Okay, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 103. Okay. Jadi sebelum saya mulakan penerangan, kita lihat dulu sedikit video tentang sistem vertigasi. Sebelum saya mendefinisikan apakah itu vertigrasi, jom kita ketahui daripada mana asal perkataan vertigrasi atau vertigration. Vertigrasi adalah dua gabungan perkataan Inggeris iaitu fertilization dan irrigation yang membawa maksud pembajaan dan pengairan. Vertigrasi adalah satu kaedah penanaman di mana tanaman dibekalkan dengan larutan baja dan air melalui sistem pengairan. Dengan kaedah ini, nutrien lengkap dapat disalurkan kepada tanaman melalui sistem pengairan. Sistem ini memerlukan cahaya matahari secara langsung untuk tujuan proses fotosintesis. Dan dua asas utama dalam sistem vertigrasi adalah baja dan sistem pengairan. Vertigrasi adalah salah satu cabang daripada hidroponik yang antara lainnya adalah sistem titis mikro, hidroponik aliran dalam, hidroponik aliran cetek, hidroponik statik, aeroponik dan pemercik mikro. Sistem vertigrasi dibahagikan kepada dua, iaitu vertigrasi secara terbuka dan vertigrasi secara tertutup. Vertigrasi terbuka dikategorikan kepada dua, iaitu vertigrasi terbuka atas tanah dan vertigrasi terbuka secara gantung. Untuk vertigrasi atas tanah, sesuai diusahakan pada kawasan rata dan tidak mengalami banjir. Manakala vertigrasi secara gantung pula sangat sesuai ditanam di kawasan rendah, lembah dan selalu mengalami banjir. Yang kedua, vertigrasi secara tertutup, yang mana dikategorikan kepada dua, iaitu vertigrasi di bawah struktur pelindung hujan dan vertigrasi di bawah struktur pelindung hujan dan rumah kali serangga. Kedua-dua sistem vertigrasi tertutup ini sangat sesuai di tanah tinggi. Seterusnya, sistem pengairan vertigrasi. Sistem pengairan vertigrasi boleh dipecahkan kepada dua. Yang pertama, sistem pengairan vertigrasi secara semburan, yang mana sistem semburan air dilakukan ke udara daripada nozzle ataupun sprinkle dan airnya jatuh ke bahagian tanah seperti hujan. Sistem ini kebiasaannya dilakukan melalui pengepaman air daripada kolam ataupun sungai. Dan sistem pengairan vertigrasi secara semburan ini biasa digunakan untuk vertigrasi terbuka. Dan yang kedua, sistem pengairan vertigrasi secara titis. Sistem ini popular dalam kalangan pengusaha tanaman di dalam skala kecil maupun besar. Melalui sistem titisan ini, ia dapat menyalurkan larutan baja dan air terus ke bahagian akar tumbuhan. Sistem titisan ini amat berkesan kerana penggunaan baja dan air dapat dikawal dengan sistematik.
Seterusnya, kelebihan sistem vertigrasi. Dalam sistem vertigrasi ini terdapat pelbagai kelebihannya. Antaranya adalah bekalan nutrien yang seimbang pada tanaman, mengurangkan kos operasi, meningkatkan produktiviti dan kualiti, menjimatkan masa, meningkatkan kecekapan ladang, menjimatkan penggunaan air dan baja, dan dapat mengelakkan daripada jangkitan bawaan tanah. Dalam kita diwar-warkan akan pelbagai kelebihan dalam sistem vertigrasi ini, namun terdapat juga kelemahan dan keburukannya. Antaranya adalah permulaan kos yang tinggi untuk permulaan dalam sistem vertigrasi ini. Dan yang kedua, pemula memerlukan kemahiran dan pengetahuan dalam menjalankan sistem vertigrasi ini. Jika tiada kemahiran dan ilmu, kerugian bakal diperolehi. Okey, baiklah. Kita teruskan. Okey, ini ialah bab yang pertama dalam tajuk aplikasi teknologi. Okey, di mana dalam bab ini kita akan belajar tentang reka bentuk sistem vertigasi. Seperti yang kamu lihat dalam video tadi, okey, itu ialah menunjukkan kepada sistem vertigasi. Gambar ni merujuk kepada sistem vertigasi. Di mana apakah yang dimasukkan dengan sistem vertigasi? Okay, di mana sistem vertigasi bermaksud ialah sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi, di mana larutan baja dibekalkan ke zon pengakaran secara serentak dengan menggunakan sistem pengairan. Di mana sistem vertigasi ini dia tidak menggunakan tanah, tetapi dia menggunakan kokopit ataupun sekam padi. Okay. Dan sistem vertigasi ini kalau kita lihat tadi, dia menggunakan polybag. Dia ditanam di dalam polybag, bukan secara terus di atas tanah. Di mana sistem vertigasi ini merupakan salah satu daripada cabang hidroponik, okey, iaitu teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takung, teknik pasang surut, aeroponik ataupun teknik aliran titis, di mana sistem vertigasi ini diambil daripada teknik aliran titis. Dan seperti yang kamu tengok tadi, vertigasi bermaksud ialah gabungan daripada dua perkataan, iaitu fertilization, iaitu pembajaan, dan juga irrigation, iaitu pengairan. Di mana pembajaan dan pengairan dilakukan secara serentak. Ini ialah contoh teknik aliran cetek. Okey. Ini ialah teknik aliran dalam. Teknik takung dan juga teknik pasang surut. Teknik aeroponik dan juga teknik pengairan titis. Di mana teknik pengairan titis inilah yang kita gunakan dalam sistem vertigasi. Tujuan menanam secara vertigasi. Yang pertama, iaitu memudahkan pengawalan serangga perosak. Sekiranya kita melakukan teknik sistem vertigasi di dalam vertigasi tertutup ataupun di dalam struktur pelindung hujan, maka senang untuk kita kawal serangga perosak. Okey. Yang kedua ialah untuk mengelakkan tanaman dijangkiti penyakit, dan yang ketiga memberikan pemberian baja lebih berkesan. Di mana dengan menggunakan sistem vertigasi, kita dapat mengelakkan penyakit daripada bawaan tanah. Okey. Kerana kita tak gunakan tanah, jadi kita dapat elakkan penyakit daripada bawaan tanah. Okey, kemudian dengan menggunakan sistem vertigasi, di mana setiap tumbuhan akan mendapat baja secara berkesan, dan juga serentak. Apakah kelebihan sistem vertigasi? Yang pertama ialah penggunaan baja yang lebih cekap, di mana baja itu terus disalurkan ke struktur akar tumbuhan. Yang kedua ialah penggunaan air lebih efisien, di mana ada menggunakan pump dan juga timer. Yang ketiga ialah pembajaan serentak, di mana apabila pembajaan serentak, maka setiap tanaman akan mendapat nutrien yang lengkap. Yang keempat ialah terhindar daripada penyakit, terutamanya penyakit bawaan tanah.
Yang kelima, mengatasi masalah tanah tidak subur kerana sistem fertigasi dia menggunakan kokopit. Okey, yang keenam, masalah merumpai rendah. Rumpai bermaksud rumput. Di mana apabila kita menanam dengan menggunakan polybag dan juga kokopit, maka tidak ada rumput di sekeliling kita. Yang ketujuh ialah kos operasi air, baja dan juga buruh kurang. Di mana sistem fertigasi kita tidak perlukan tenaga buruh untuk siram pagi petang. Di mana sistem fertigasi ni kita boleh set secara automatik. Tak perlu siram kan. Itu dia. Dan juga yang ke-8, peningkatan hasil tanaman. Disebabkan oleh penggunaan baja yang cekap, maka hasil tanaman yang dihasilkan juga sangat memuaskan. Kaedah penanaman sistem fertigasi di Malaysia terbagi kepada dua. Yang pertama, sama ada kita menggunakan struktur pelindung hujan ataupun yang kedua, kita gunakan tanpa struktur pelindung hujan. Macam tadi, kalau ini bermaksud ialah tanpa struktur pelindung hujan ni bermaksud ialah fertigasi terbuka. Di mana dengan menggunakan struktur pelindung hujan ni dinamakan sebagai fertigasi tertutup. Di mana sekiranya kita menggunakan HPH, dia melindungi tumbuhan daripada hujan lebat, dia mengelakkan tanaman cepat layu akibat cahaya matahari dan juga mengurangkan serangan penyakit kulat dan juga kita tidak perlu gunakan racun perosak. Itu ialah kebaikan menggunakan struktur pelindung hujan. Manakala sekiranya kita tak gunakan struktur pelindung hujan, di mana kita letakkan terbuka tanpa bumbung, maksudnya dekat sini bila hujan, maka air hujan akan bercampur dalam polybag dan juga akan bercampur dengan baja dan baja akan menjadi cair. Kemudian kita perlu menggunakan racun kerana bila kita tanam secara terbuka, maka tanaman akan ada risiko untuk serangan penyakit. Ini ialah contoh penggunaan pentanaman fertigasi dengan menggunakan HPH ataupun tanpa HPH. Seterusnya kita pergi kepada komponen utama sistem fertigasi di mana komponen utama sistem fertigasi terbagi kepada tiga. Yang pertama ialah sumber, iaitu tempat simpanan bekalan nutrien. Yang kedua ialah medium, iaitu laluan penyampaian nutrien. Maksudnya dekat sini macam mana baja itu dialirkan. Dan yang ketiga ialah tempat keluar nutrien dari tanaman. Jadi sebelum saya masuk kepada utama, saya nak tunjukkan video. Kita lihat video ni dulu. Macam mana sistem fertigasi ni sebenarnya berfungsi? Jom kita belajar. Perkataan fertigasi adalah gabungan dari dua perkataan, iaitu fertilization, pembajaan, dan irrigation, pengairan. Maka jadilah fertigasi dalam bahasa Melayu. Sistem ini menggunakan campuran baja A-B dan seterusnya baja ini dipam ke saluran pengairan dan disalurkan ke tanaman. Tanaman di dalam sistem ini tidak menggunakan tanah dan ditanam di dalam polybag. Baiklah, kita teruskan, iaitu komponen utama dalam sistem fertigasi. Di mana seperti dalam video tadi, ini ialah komponen-komponen dalam sistem fertigasi di mana kita perlukan tangki nutrien untuk menakung larutan baja. Yang kedua, kita perlukan pam air untuk mengempam larutan baja dari air ke tangki nutrien dan ke sistem pengairan. Yang ketiga, kita perlukan set penitis, tube mikro dan juga nipple di mana dia berfungsi untuk menyalurkan baja dan air. Yang keempat, kita perlukan penapis di mana penapis ini letaknya di alur keluar pam air ini.
di mana fungsinya ialah untuk menapis benda asing. Okey. Yang kelima, kita perlukan alat pengatur masa. Di mana alat pengatur masa ni akan menghidupkan pam air pada masa-masa tertentu. Jika kamu tidak menggunakan alat pengatur masa, maka pam air ini akan berfungsi selagi mana ada arus elektrik. Jadi dengan ada alat pengatur masa ini, kita boleh setkan bila masa pam akan berfungsi. Sebagai contoh, mungkin satu hari kita boleh setkan 4 kali. Okey, pagi, kemudian pukul 10, pukul 12 dan juga pukul 4. Jadi kita perlukan alat pengatur masa. Jadi pada masa tersebut, pam air itu akan berjalan. Dan juga yang keenam ialah paip ladang ataupun bahan penyambung untuk menyambung paip. Okay, seterusnya, kita juga perlukan bekalan elektrik di mana bekalan elektrik ini diperlukan untuk membekalkan kuasa kepada pam air bagi membolehkan pam air mengepam larutan nutrien kepada tumbuhan. Dan juga yang paling penting dalam sistem fertigasi, kita juga perlukan sumber air di mana air yang paling bagus ialah air daripada air paip lah. Air paip, air yang bersih. Itu dia. Seterusnya ialah komponen asas. Tadi itu komponen utama. Ini ialah komponen asas. Di mana komponen asas yang kita perlukan ialah yang pertama, larutan tangki baja. Untuk sistem fertigasi, kita perlukan dua jenis baja, iaitu baja A dan juga baja B. Tak ada baja C, ada dua je. Jadi kita perlukan tangki di mana baja A dan baja B ini disimpan secara berasingan. Jadi kena ada dua tangki lah, satu untuk baja A, satu untuk baja B. Yang kedua ialah larutan stok baja. Di mana larutan stok baja ni kita ada baja lah, baja A ataupun baja B. Yang dilarutkan mengikut sukatan. Jadi tadi saya kata kita perlukan dua tangki kan, iaitu tangki larutan baja. Kita juga perlukan satu lagi tangki, di mana dalam tangki yang ketiga ni, kita akan campurkan larutan baja A dan baja B ke dalam tangki yang ketiga, dan tangki yang ketiga ni akan sambung dengan pam air, dan pam air akan mengepam larutan nutrien kepada tumbuhan. Yang ketiga ialah media tanaman, di mana media tanaman untuk sistem fertigasi kita gunakan kokopit ataupun sekam padi ataupun peat moss. Selalunya orang guna kokopit lah. Dia macam sabut kelapa. Yang keempat ialah biji benih. Di mana biji benih, pastikan biji benih itu berkualiti dan juga bebas penyakit. Yang paling bagus ialah biji benih hybrid. Jadi mana hybrid ni bermaksud biji benih itu dia boleh menghasilkan, tanaman tersebut boleh menghasilkan hasil dalam masa yang singkat dan juga cepat. Dan yang kelima ialah alat pengukur. Di mana alat pengukur ni ialah untuk kita uji kualiti air pengairan. Di mana ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai pH meter. Dan juga yang kedua dipanggil sebagai EC meter. Di mana pH meter ni berfungsi ialah untuk kita ukur keasidan ataupun kealkalian air. Di mana air yang kita nak salurkan kepada tumbuhan tu dia mesti dalam keadaan neutral lah. Dan juga meter yang kedua ialah EC meter, di mana EC meter ialah untuk kita ukur kepekatan larutan baja. Maksudnya di sini campuran baja A dan juga baja B tu ada bacaan lah. Ada bacaannya. Dia tak boleh terlalu kurang ataupun terlalu pekat. Kerana jika terlalu kurang atau terlalu pekat, dia boleh menghasilkan kesan buruk kepada tumbuhan. Jadi ini ialah antara komponen asas yang perlu ada dalam sistem fertigasi. Seterusnya ialah pengurusan tapak dan juga tanaman. Di mana sebelum kita membuat sistem fertigasi, kita mestilah memilih tapak yang sesuai, di mana sistem fertigasi dia memerlukan tapak yang rata. Di mana kita tak boleh tanam dekat lereng bukit. Itu dia. Yang kedua, kita perlukan sumber air, di mana sumber air tersebut mestilah air yang bersih. Yang paling baik ialah air paip lah. Air paip yang kita minum tu. Dan juga yang ketiga ialah anggaran kos, di mana untuk sistem fertigasi, kali pertama kos untuk membuat sistem fertigasi kali pertama tu kosnya tinggilah. Tetapi untuk pusingan kedua dan ketiga kosnya rendah. Kerana
Kali pertama tu kita kena beli tangki, nak beli pump dan sebagainya. Bila masuk musim yang kedua, kita tak perlu beli tu semua sebab benda tu dah ada. Cuma kita perlu belikan baja, okey, ataupun air dan sebagainya. Itu je lah. Jadi kali pertama je kos dia tinggi. Okay, seterusnya ialah pengurusan sistem pengairan di mana dalam sistem vertigasi kita boleh pilih sama ada kita nak guna yang mana. Sama ada kita nak gunakan sistem pengairan percikan macam ni ataupun sistem pengairan kabus. Tetapi kebiasaannya sistem vertigasi kita menggunakan sistem pengairan titis. Macam ni lah. Di mana penitis ni terus direct ke akar pokok. Kalau kita gunakan sistem pengairan percikan ataupun sistem pengairan kabus, okey, ini kalau kita lihat dia memberi kesan pembaziran baja lah berbanding sistem pengairan titis. Okey, baiklah kelas, itu saja pembelajaran untuk hari ini.